Kejap ini kita padam. Okey. Okey, baru masuk Kak. Oh, okey. Okey. Bawa akademik lah ya? Oh, akademik tu dah bawa. Okey, saya dah bagi link dah. Link kedua. Dekat dalam chat? Ya, di dalam chat. Okey. Ada share link ni. Alright. Okey. Okey. Nota nampak Nampak. Waalaikumsalam Puan Nasimah. So kita okey Kak, boleh mulakan. okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurniaannya kita dapat lagi bersama dengan Ustaz Yusof untuk sambung sesi seterusnya yang kita terpaksa break lebih kurang dalam 2 bulan kerana kekangan masa Ustaz dan juga Syawal. InsyaAllah saya berharaplah Ustaz punya masa yang seterusnya yang lapanglah untuk bersama-sama kita untuk menghabiskan Al-Waqiah ini kan. Mudah-mudahan sebab kita pun fahamkan Ustaz maklum dia dah start dengan bersama belajar semua kan. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kita bersama-sama Ustaz lagi insyaAllah. So dengan itu saya berharap sahabat-sahabat semua ambil manfaat lah apa yang kita ada sekarang sepatutnya untuk bertadabbur Al-Quran dan kita beramalkan apa yang kita dah belajar kan. Bila kita dah belajar tadabbur ni kita baca Quran tu sekurang-kurangnya kita dah faham, dah tahu dah ayat ni ada kena mengena dengan diri kita dan kita cuba kita kita faham dan kita adaptasi pada kita punya diri kita, agama kita semualah. So insyaAllah Kak Syida berikan Ustaz untuk teruskan sesi bagi Ustaz. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi. Kita bertemu di talian Zoom ini. Dan juga mungkin ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang menyaksikan di page Akademi Tadabbur Malaysia. Alhamdulillah, walau di mana saja kita berada sekalipun, kita tetap kena memperbanyakkan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana tanpa izin dari Allah, tanpa rahmat dari Allah, tanpa hidayatul taufik dari Allah, mungkin kita tidak akan dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan beberapa baki ayat, beberapa ayat-ayat yang masih lagi berada dalam surah Al-Waqiah. Ini bermakna tuan-tuan dan puan-puan ya, kita surah Al-Waqiah sebenarnya kita telah berhenti pada ayat yang ke-14. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, seperti biasa, cara untuk belajar, pertama tuan-tuan tolong rujuk kepada nota yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nota yang dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tu lebih kurang ada dalam 84 muka surat. Saya beri nota dalam bentuk PDF, Word. Jadi saya minta, kalau tuan-tuan lihat di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ni, saya paparkan pada muka surat nombor 15. Okey, kita akan bermula pada pagi ini pada ayat yang ke-15. Siapa yang tidak mempunyai nota, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuka Al-Quran terjemahan. Buka Al-Quran terjemahan, muka surat 534 sehinggalah muka surat 535. Muka surat 534
sehingga muka surat 535 bagi siapa yang tidak ada nota, dan saya minta tuan-tuan dan puan bersiap sedia untuk mencatat beberapa maklumat-maklumat tambahan yang kita akan dapat pada pagi ini. Kerana nota yang dibekalkan itu tidak ada kesemua maklumat yang kita akan pelajari pada pagi ini. Ini bermakna perlukan usaha dari tuan-tuan, puan-puan, ya, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian untuk mencatat maklumat yang saya akan sebut pada pagi ini. Jadi kita masuk di kelas yang di bawah anjuran Ahsanul Amala ataupun tuan-tuan biasa ikut kelas yang kita bimbing. Memang kita belajar betul-betul, kita fokus, kita belajar, moga-moga kita dapat manfaat. Kita syukur kepada Allah atas nikmat ini. Kita mohon Allah lapangkan dada kita pada pagi ini. Allah pemudahkan pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ataupun mudahnya, pada pagi ini kita akan memperincikan ayat-ayat berkaitan tentang golongan yang pertama yang Allah menyebutkan nikmat syurga yang Allah beri. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat dalam suratul Waqiah, pengenalan dahulu, buka suratul Waqiah, Allah Ta'ala akan menceritakan kepada kita tentang 3 jenis golongan manusia yang berada di hari akhirat. 3 jenis itu, yang pertama adalah golongan kanan, Ashabul Yamin. Yang kedua adalah golongan kiri. Dan yang ketiga, golongan namanya As-Sabiquna As-Sabiqun. Iaitu golongan yang mereka mendahului dalam melakukan amal kebaikan, maka mereka itulah yang akan mendahului. Apabila Allah menyebutkan tentang nikmat dari sudut balasan di hari akhirat. Kerana tema Al-Waqiah ni, temanya cerita tentang hari akhirat, cerita tentang pembalasan yang Allah beri kepada 3 golongan tersebut, maka Allah Ta'ala memulakan dengan menyebutkan balasan syurga kepada golongan As-Sabiquna As-Sabiqun. Jadi kalau nak merujuk ayat berkenaan dengan As-Sabiquna As-Sabiqun, boleh rujuk pada ayat bermula nombor 10 sehinggalah ayat bernombor 26. Ayat 10 sampai ayat 26 yang merupakan ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang As-Sabiqun itu, apakah nikmat ataupun apakah balasan syurga yang Allah beri kepada As-Sabiquna As-Sabiqun. Jadi pada pagi ini kita akan memulakan pengisian kita, sambungan pengisian kita yang kita berhenti sebelum ini dengan nikmat yang Allah berikan kepada As-Sabiquna As-Sabiqun. Jadi kita mulakan dengan 2 ayat. Yang pertama bagi As-Sabiqun As-Sabiqun, iaitu ayat nombor 15 sehingga ayat nombor 16. Kita tengok 2 ayat dahulu. Dalam nota muka surat nombor 15. Betul ya? Nota tuan-tuan muka surat nombor 15. Kak Syida betul? Muka surat nombor 15. Kan? Dan nota betul ya? 15. Nombor 15. Okey, betul ya? Okey. Okey, perlahan kita belajar. Okey. Kita mulakan dengan ayat nombor 15 dan 16. Okey, maksudnya Allah Ta'ala cerita pada kita di hari akhirat nanti untuk As-Sabiqun As-Sabiqun, Allah memulakan menceritakan nikmat. Okey, begini. Sebelum saya terlupa. Okey, untuk mudahkan kita, okey, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, catat beberapa maklumat ringkasan dia. Okey. Untuk As-Sabiqun As-Sabiqun, Allah Ta'ala akan ceritakan kepada kita bahawasanya golongan As-Sabiqun As-Sabiqun ni nikmat syurga dia, nikmat dia macam mana? Okey, yang pertama,
pada ayat 15 dan 16 ini cuba tengok tajuk nikmat bersenang lenang. Jumpa tak ayat tajuk kotak yang nikmat senang lenang. Maksudnya Allah memulakan nak cerita ke as-sabiqun ni, Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana mereka berada dalam syurga, dalam keadaan yang senang lenang, dalam keadaan yang berehat-rehat, dalam keadaan yang sangat santai. Itu adalah ayat 15 dan ayat nombor 16. Jelas dekat situ. Okey, itu kita akan cerita terlebih dahulu. Kemudian pada ayat 17 Allah Ta'ala cerita, nanti kita akan belajar, Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat, macam mana mereka hidup punyalah senang lenang dalam syurga tu, Allah Ta'ala telah bekalkan. Allah Ta'ala telah sediakan bagi semua ahli syurga ni, dia ada pelayan di kalangan anak-anak muda, iaitu berada pada ayat 17. Itu yang kedua. Catat, tak apa, dan nota tu dah ada. Okey. Kemudian Allah Ta'ala cerita pada kita pula, pelayan yang menjadi khadam. Anak-anak muda yang menjadi khadam kepada penghuni syurga, as-sabiqun as-sabiqun, pada ayat nombor 15-16 tadi tu, khadam tadi dia berada pada ayat 17. Lepas Allah Ta'ala sebut tentang khadam itu, Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa khadam tu buat, apa pelayan yang anak-anak muda tu buat, apa servis mereka, apa khidmat mereka yang mereka beri kepada as-sabiqun as-sabiqun. Kita akan refer nanti pada ayat 18 sampailah ayat 21. Dalam nota tu dah ada maklumat itu. Tapi kita sebut dulu terlebih dahulu tentang nikmat sabiqun dan sabiqun. Okey, iaitu pelayan-pelayan ini, anak-anak muda ini, mereka ini fungsi dia, khidmat dia memang untuk melayani, memberi servis, memberi khidmat kepada golongan yang masuk ke dalam syurga, terdiri pada as-sabiqun as-sabiqun. Mereka beri layanan apa? Mereka menjamu, mereka melayan dari sudut nak minum apa, nak makan apa. Kalau selama ni, kalau ibu-ibu, kan, kitalah yang memasaknya, menyediakan makanannya, kan. Tak apa, kepenatan itu Allah Ta'ala akan ganjari dengan pahala, dengan nikmat syurga. Dengan syarat, buat kerana Allah. Minta pahala dari Allah. Okey, lepas tu habis ayat 18 sampai 21. Dalam masa yang sama, ada pelayan satu lagi. Bukan sekadar anak-anak muda yang mereka melayani tentang ahli syurga nak minum apa, mereka sediakan. Nak makanan apa, mereka akan sediakan. Ada satu lagi pelayan. Yang pelayan satu lagi ni, dia disebut melayani dari sudut menjadi peneman ataupun pendamping. Ini kita akan sebut tentang bidadari. Pendamping atau peneman yang berada pada ayat 22 sehingga ayat 23. Okey, catat. Okey. Kemudian as-sabiqun as-sabiqun ni, dia ada satu lagi balasan yang Allah beri kepada mereka, yang ini dari sudut orang yang berada dalam syurga ni, maksudnya komuniti yang berada dalam syurga ni, mereka ni apa? Kalau kita baca ayat 15 sampai ayat 23, kita akan jumpa untuk layanan kepada setiap individu dalam syurga tu. Tetapi ada satu lagi. Balasan dari sudut ahli syurga ni, dia bukan sekadar dia ada khidmat. Dia akan dapat khidmat khadam daripada pelayan anak-anak muda, macam ayat 17. Bukan sekadar ada peneman pendamping pada ayat 22 dan 23, tetapi ahli syurga di kalangan as-sabiqun ni, mereka mendapat jiran-jiran. Mereka mendapat kawan-kawan yang berada dalam syurga ni. Kawan-kawan mereka ni, Masya Allah,
Dia dipanggil kawan-kawan yang baik, masyarakat yang baik, jiran yang baik. Berada dalam syurga, kita akan baca nanti ayat 25 sampai ayat nombor 26. Jelas dekat situ. Nanti kita akan kupas, kita akan pecahkan persoalan tentang kenapa bab jiran-jiran, kawan-kawan, rakan-rakan dalam syurga tu Allah letak pada ayat hujung sekali 25 dan 26 untuk golongan as-sabiquna as-sabiqun. Jelas tak? Macam kita kan, kita rumah kita besar, selesa, makan sedap. Tapi kalau kita ada jiran-jiran, ya Allah, sakitnya lah hati. Pun jadi tak nikmat duduk, berada di satu tempat. Tapi ayat 25-26 ni, kita akan belajar bukan sekadar dilayan untuk individu. Tetapi kita akan dapat ahli syurga itu, kawan-kawan kita, kawan-kawan yang macam mana dia. Itu ayat 25 sampai 26. Okey, dah nampak dah perjalanan. Ya Allah nak bawa kita semua dengan mata hati kita, kita mata kasar kita memang takkan dapat tengok syurga lagi, tapi Allah bawa kita semua dengan mata hati kita, Allah bawa kita mengembara, Allah bawa kita pergi ke dalam syurga yang telah Allah sediakan untuk as-sabiquna as-sabiqun, bermula ayat 15 sampai ayat nombor 26. Jadi marilah sama-sama kita pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala tentang apakah nikmat yang Allah beri kepada as-sabiquna as-sabiqun. Moga-moga kita termasuk salah seorang yang Allah Taala beri pada nikmat as-sabiquna as-sabiqun. Okey, kita mulakan dengan ayat 15 dan ayat nombor 16, tengok dalam nota. Okey. Ayat 15, dia sebenarnya dekat nota tu, sebelum jumpa keterangan ayat, tuan-tuan dah jumpalah ada kotak kan? Sebenarnya kotak tu, grafik tu sebenarnya adalah isi penting bagi ayat 15 dan ayat nombor 16. Kalau kita tengok ayat 15 tu, Allah Ta'ala cerita tentang ahli syurga ni, Allah Ta'ala cerita macam mana mereka berada dalam syurga, mereka berada di atas tahta ataupun katil yang bersalut permata. Ini ayat nombor 15. Tapi Allah Ta'ala tidak ceritakan lagi. Mereka dapat tahta ni, mereka dapat katil yang bersalut permata ni, mereka buat apa dengan katil dan permata tu? Maka ayat nombor 16 memberikan perincian dia. Faham tak? Ayat 16 memperincikan ayat 15. Dia dapat tahta. Dia panggil surur. Kita akan baca sekejap lagi. Yang bersalutkan permata. Dia akan dapat. Tetapi ayat tu tak cerita mereka buat apa dapat surur itu. Maka ayat 16 Allah menceritakan bagaimana keadaan mereka berada di surur itu. Ya, ayat nombor 15. Jadi ayat 16 ni ayat yang menjelaskan ayat nombor 15. Okey, tapi 15 dan 16 ni dia cerita tentang nikmat dari sudut kerehatan, kenikmatan bersenang-lenang berada di dalam syurga. Okey, kita mulakan dengan ayat nombor 15, baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, siapa ada Quran terjemahan, dia boleh lihat pada muka surat 534. Okey, pelan-pelan kita belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah. Okey. Kejap. Ala sururim maudunah. Jumpa ayat dia kan? Okey, ala tu maksud apa? Mereka berada di atas. Atas apa? Surur. Surur ni, surur ini yang kita sebutkan tadi. Tengok nanti dekat tafsir dan huraian ayat. Okey, surur. Yang surur itu maudunah. Okey, perkataan maudunah. Maudunah ni adalah sifat ataupun ciri kepada surur. Okey, maudunah adalah sifat kepada
surur. Okey, apa itu surur? Okey, kita tengok kepada tafsiran dan huraian ayat. Jadi dalam nota tu bukan sekadar ada keterangan ayat tetapi ada juga tafsiran ayat. Okey, kita lihat apa kata para ulama. Menurut Syekh Abdul Halim dalam bukunya bertajuk Sifatul Jannah. Ada satu buku khas yang menyebutkan tentang syurga. Sebenarnya banyak kitab yang menyebut tentang syurga. Jadi salah satunya karangan Abdul Halim. Ini sebenarnya adalah tesis PhD. Tajuk tentang syurga saja. Menarik buku ni, buku bahasa Arab tapi kita terjemahkan. Beliau mengatakan bahawa perkataan surur. Mana perkataan surur tadi? Kita jumpa pada ayat 15 kan? Ala surur. Okey, surur ni dia adalah jamak. Jamak ni maknanya plural. Bilangan banyak bagi perkataan sarirun. Sarir bilangan satu. Bilangan banyaknya surur. Okey, jadi Allah Ta'ala kata ala surur. Okey, as-sabiqun ni mereka berada di atas surur. Maksudnya banyak surur. Banyak sarir lah dia panggil surur. Okey, apa tu sururun? Okey, pertama ada mengatakan ia duduk, dia adalah tempat duduk sekejap. Dia adalah tempat duduk yang tinggi. Ada mengatakan pertama, mengatakan dia macam seperti tempat tidur. Tulis nombor 1. Dia seperti katil. Okey. Ada para ulama mengatakan ia adalah tempat duduk yang tinggi. Ini yang kita terjemahkan sebagai tahta. Jelas? Jadi dua makna. Sama ada dia merujuk kepada tempat untuk tidur, katil, ataupun tempat duduk tinggi. Tempat duduk tapi dia tinggi. Dia tinggi tu maksudnya tempat duduk yang tinggi. Kalau kita baca terjemahan, mereka mengatakan dia seperti pelamin-pelamin. Boleh juga diterjemahkan sebagai seperti tahta lah. Pelamin, dia bahasa Melayu ni dia susah nak dapat dengan bahasa Arab. Susah sebab dia Quran kan dia bahasa Arab kan. Tapi dia seperti, maknanya as-sabiqun ni dia tak duduk kat lantai lah maksudnya. Dia tak duduk kat bawah tetapi dia berada di atas. Atas tu, duduk di atas tu, atas apa? Atas surul tadi tu. Okey, jelas ya dekat situ surul tadi. Okey, yang mana surul ini, sifat surul tadi sama ada kita terjemahkan dia sebagai tempat tidur ke, pelamin ke, iaitu tempat duduk yang tinggi, ia itu sifatnya apa? Maudunah. Gariskan perkataan maudunah. Maudunah tu maksudnya apa? Maudunah tu maksudnya mansujah, iaitu yang bertahtakan permata. Bayangkan tempat yang kita nak duduk berehat-rehat. Kan? Duduk berehat-rehat dengan siapa? Okey, sekejap lagi surah Waqiah dia akan cerita duduk dengan siapa, macam mana berada atas surur tu. Sekejap lagi ayat 16 akan cerita. Ayat 15 di Allah Ta'ala nak mulakan dengan cerita, Allah nak bawa kita nanti masuk syurga. Kamu akan berehat-rehat dengan sebenar-benarnya. Kalau macam kita kan, kita biasakan dah penat masak, dah penat duduk. Nak duduk rehat sekejap, duduk kat mana? Dia tak sama macam dalam syurga. Kita mungkin duduk atas sofa, mungkin ada orang duduk di atas macam-macam kan. Tapi kita akan duduk, kalau as-sabiqun dia berada atas surur. Okey, jelas dekat situ. Yang surur itu dibuat dari apa? Mungkin kita duduk, mungkin kalau di tempat kita orang ada sofa, dibuat daripada mana? Mungkin ada orang dia gunakan kayu jati contoh. Mungkin macam-macam lah istilah dia. Sebab rumah saya memang tidak ada, susah nak sebut benda tu, tak reti. Okey. Tapi dalam syurga dia itu maudunah. Maudunah ni para ulama tafsir menyebutkan ia bertahtakan, bersalutkan permata. Okey, jelas tak ayat nombor 15 ni? Faham kat situ. Okey. Sebelum kita pergi ayat 16,
kita timbul dulu persoalan. Kenapa mula-mula Allah Ta'ala nak mula je sebut tentang nikmat syurga untuk as-sabiqun, dia menyebut tentang nikmat kerehatan. Kenapa Allah sebut tentang nikmat dia akan duduk dalam keadaan dia bersenang lenang, dalam keadaan dia rehat? Kenapa? Itu persoalan dia. Kenapa Allah tak mulakan macam sebut tentang dapat makanan dulu ke, minuman dulu ke? Kenapa Allah mulakan dengan ayat cerita mereka berada di atas pelamin-pelamin ke, berada di atas tempat yang tinggi yang disebut istilah surur tadi itu, yang bertahtakan permata? Apakah alasannya? Apakah sebabnya? Okey, kerana kita sedia maklum, okey, dunia ini adalah tempat kita berpenat-penat. Siapa yang tak penat duduk kat dunia ni, sebenarnya dia tak buat kerja lah. Maksudnya dia tak berfungsi sebagai manusia yang sebenar. Sebab dunia ni memang tempat kesulitan. Dunia ni memang tempat ujian yang kita akan penat. Jadi memang dunia ni kerja untuk kita penat. Penat apa? Penat dengan menunaikan segala perintah Allah. Penat dengan menunaikan segala larangan Allah. Penat dengan ujian-ujian lain lah. Penat lah. Memang dunia ni tempatnya untuk kita berpenat-penat. Bukan untuk berehat. Tempat untuk kita berpenat-penat dengan melakukan amal kebaikan. Nanti nak rehatnya bila? Nak rehatnya apabila kita mati, kita mula dapat rehat. Masa tu kita tak perlu lagi nak melayani hati dan perasaan orang lain. Kalau macam perempuan, nak kena melayani hati dan perasaan pasangan dia, nak melayan kerana anak, nak melayan kerana jiran-jiran, adik-beradik, macam-macam kita kena buat kan. Itu adalah dunia. Tapi bila nak mula rehat, kita akan berehat sebenar-benarnya apabila kita masuk syurga. Okey, itu jawapannya. Untuk mengukuhkan lagi jawapan dia, kenapa as-sabiqun ni Allah menyebut dia dapat nikmat kerehatan? Kerana, okey, saya minta tolong rujuk ayat, okey, tolong tengok ayat nombor 24. Okey, siapa yang ada Quran terjemahan, dia akan jumpa ayat nombor 24. Kalau tengok ayat nombor 24, kita akan jumpa ciri as-sabiqun ni, mereka memang orang yang banyak buat amal. Ayat 24 tu Allah sebut dengan perkataan jazaa'am bima kanu ya'malun. Ayat 20, betul lah ayat 24. Jumpa tak? Muka surat 535 kalau orang yang rujuk Quran terjemahan. Kalau dalam nota kita akan jumpa pada muka surat nombor 24. Jumpa. Tengok ayat nombor 15. Ayat nombor 24 untuk sabiqun. Ayat 24 ni ayat yang menunjukkan bahawa as-sabiqun ni mereka memang orang yang banyak buat amal. Mereka orang yang beramal saja. Orang yang banyak beribadat. Sebab itu mereka digelar dengan istilah jazaa'am bima kanu ya'malun. Jumpa tak perkataan ya'malun? Maksudnya mereka telah kerjakan. Mereka sentiasa kerjakan. Kerjakan tu apa? Maknanya mereka selalu beramal. Itu ayat nombor 24. Jumpa? Jumpa ya? Okey, itu di antara jawapan kenapa Allah sebut mula-mula tentang mereka berehat-rehat, bersenang-senang di dalam syurga, kerana pada penghujungnya ayat 24 tu Allah menyebutkan rupa-rupanya mereka ni dapat balasan macam tu. Sebab mereka dekat dunia ni, mereka lah orang yang paling cepat buat amal. Orang yang paling banyak buat amal. Orang yang berlumba-lumba buat amal. Sebab itu mereka disebutkan dulu
dapat nikmat syurga, nikmat dalam bentuk mereka ketika masuk dalam syurga, mereka akan berehat-rehat yang sebenar-benarnya, bersenang lenang di dalam syurga. Okey, selesai dah untuk penerangan tentang kenapa Allah mulakan dengan tentang dapat kerehatan. Okey, kita teruskan. Okey, kejap ya. Okey, kita teruskan dengan ayat nombor 16. Okey, dengan ayat nombor 16. Okey. Ayat nombor 16, ayat yang memperincikan mereka berada di atas surur, yang surur itu telah bersalutkan, bertahtakan maudunah, iaitu permata, kan? Okey, mereka bagaimana bentuk ataupun bagaimana keadaan mereka berada di atas surur itu Allah terangkan pada ayat nombor 16. Ya, kita masuk ayat pada nombor 16. Okey, ayat 16 ni Allah Ta'ala cerita mereka ni berada di atas surur tu bentuknya macam mana? Muttaki'ina 'alaiha. Nombor 1. Yang ni perincian dia. Mereka buat apa di atas surur itu? Muttaki'ina 'alaiha. Okey, tulis. Nombor 1, mereka muttaki'ina 'alaiha. Dalam terjemahan dia tulis berbaring. Sebenarnya kita boleh terjemah. Jadi kita baca huraian dia. Sama ada, muttaki ini, ini perincian dia. Mereka berada di atas surur tadi tu, bentuknya macam mana? Tuhan kata muttaki'ina 'alaiha. Dalam terjemahan dia tulis berbaring. Kalau kita tengok dekat huraian, tengok huraian ulama tafsir kata apa? Ibnu Katsir kata pada muka surat nombor 16 kan? Betul ya, muka surat nombor 16, Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranul Azim, beliau mengatakan muttaki ini daripada perkataan al-ittika. Kan? Di sini dia kata pertama ada yang mengatakan maksudnya mereka berbaring. Ada yang mengatakan mereka ni duduk bersila. Ataupun makna dia mudah, mereka duduk dalam keadaan yang santai lah. Boleh juga diterjemahkan dalam keadaan mereka bersandar. Mereka bersila. Allah saja yang maha mengetahui apa bentuk sebenarnya muttaki ini. Tapi ini adalah cara duduk orang yang bersenang lenang. So macam mana duduk bersenang lenang ni? Maksudnya ittikak ni sama ada dia berbaring ke, ataupun dia duduk bersila ke, ataupun dia bersandar. Boleh juga pada perkataan al-ittikak. Jadi ayat 16 menceritakan macam mana mereka berada di atas surur tadi tu. Mereka muttaki'ina 'alaiha. Okey, jelas dekat situ. Okey. Lepas tu mereka ni sifat yang kedua, perihal yang kedua, surur itu mereka bagaimana? Mutaqabilina. Mereka menghadap antara satu sama lain. Menghadap di antara satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya ayat 16 ni bagi tahu menghadap antara satu sama lain tu menghadap macam mana? Menghadap depan ke depan. Maknanya ayat 16 ni cerita orang yang berada dalam syurga tu, dia tak duduk sorang-sorang lah. Dia ada kawan-kawan lepak dia. Dia ada kawan-kawan yang duduk bersantai. Tapi caranya macam mana? Kawan dia, rakan dia dalam syurga tu, dia duduk berdepan, bertentang mata dengan dia. Itu dipanggil duduk menghadap antara satu sama lain. Tu kata mutaqabilina ni merujuk kepada bilangan banyak yang ahli syurga ni mereka saling berhadapan. Berhadapan tu maksudnya kita kan, maksudnya kita duduk, maknanya ada kawan dalam syurga, ada rakan dalam syurga tu. Dia beza. Kawan dalam syurga ni walaupun kita tak kenal dia, tapi kalau dia termasuk satu darjat dengan kita, as-sabiqun, kita akan jadi baik, mesra dengan dia.
Yang mana kita akan duduk saling berhadapan. Dia bukan saling membelakangkan. Bukanlah rakan kita tu dia nampak belakang kita, tak. Dia akan duduk saling berdepan. Masing-masing menghadap antara satu sama lain. Boleh bayangkan tak? Siapa rakan ahli syurga kita nanti kalau kita as-sabiqun as-sabiqun. Yang kawan kita tu pun dia dapat surur maudunah. Kita pun surur maudunah. Saling duduk berhadapan. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Orang dalam syurga ni, mereka sangat mesra. Duduk saling berdepan. Kita kalau tak mesra kan orang, kalau boleh tak nak tengok muka kan. Rasa tengok orang macam sini saja kan. Tapi dalam syurga tak. Dia saling depan berdepan. Okey. Faham tak ayat nombor 16 ni? Okey. Tetapi kalau kita hanya merujuk pada ayat 15-16, kita tak dapat macam, okey. Maksudnya kita hanya tahu mereka duduk saling depan berdepan kan? Mereka buat apa duduk saling depan berdepan tu, takkan tengok je muka antara satu sama lain? Jawapan dia memanglah. Memang kalau kita dalam syurga ni, nanti kita akan belajar lagi, bahawasanya memang muka di syurga ni semua cantik. Semua berseri. Maksudnya kita tak bosan tengok muka orang. Saling duduk depan berdepan. Okey, dia tengok kita, kita tengok dia. Masya Allah. Amin. Moga kita ada masuk dalam kalangan ahli syurga. Kan? Duduk berdepan. Tapi duduk berdepan tu, apa yang mereka buat? Duduk saling depan berdepan tu, apa yang mereka buat? Okey. Kalau kita nak dapatkan jawapan dia, kita kena keluar daripada surah Waqiah ni sekejap. Kita kena ambil ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang apa ahli syurga tu buat di dalam syurga. Okey, tulis ayat dia. Saya minta tuan-tuan dan puan tulis ayat tambahan dia. Okey, ini jawapan tentang mereka duduk saling depan berdepan tu, mereka buat apa? Okey, selain dapat melihat nikmat berseri wajah antara satu sama lain, mereka ini sebenarnya mereka saling berbual-bual. Mereka saling sembang-sembang. Nak buat apa lagi dalam syurga? Sebab tu dalam syurga ni tempat nak sembang-sembang panjang, tempat nak lepak-lepak. Dekat dunia, sikit-sikit cukup. Jangan cakap banyak-banyak sangat. Cakap banyak maksudnya, jangan sampai habis masa duduk lepak, bersembang. Tapi MCO ni tak boleh. Nanti kena denda. Tak apa, nak bebas, bercakap nak sembang lah, nak sembang apa, tunggu masuk dalam syurga. Kalau dekat dunia ni cukup sekejap je. Okey, cukuplah tipah. Aku nak masak pula ni. Kalau sembang tu memang tak habis lah kan. Betul tak kan? Kita boleh cakap berjam-jam dalam telefon. Kan? Tapi kita kata, kita sembang pendek-pendek sikit-sikit cukuplah ya. Nanti kita sembang lah panjang-panjang dalam syurga nanti. Di atas surul maudunah. Kan? Okey. Ayat dia tulis. Surah At-Tur. Okey, tulis. Surah At-Tur. Surah At-Tur. Ayat nombor 25 sampai ayat nombor 28. Surah At-Tur adalah surah nombor 52. Tulis. Surah At-Tur, surah nombor 52. Ayat nombor 25 sampai ayat nombor 28. Okey, ayat 25 sampai ayat nombor 28, tulis muka surat 524 dalam Quran. Muka surat 524 akan jumpa surah At-Tur, surah nombor 52, ayat 25 sampai ayat nombor 28. Okey, jumpa? Dah jumpa? Okey, tulis dulu. Okey. Dah jumpa? Okey, saya paparkan ayat dia tu. Sekejap, saya tunjukkan. Boleh? Saya ada nota tambahan. Nanti saya tengah edit ni. Nanti saya bagi kat tuan-tuan ibu-ibu. Jangan bimbang. Okey, dekat sini. Saya tunjukkan contoh ayat dia. Dah tulis ayat dia? Okey.
Sekejap. Kita tengok ayat dia sekejap. Dah buka dah muka surat 524. Surah At-Tur. Ya, Ustaz dah buka, dah Okey, buka. dah buka. Okey, kalau kita dah buka, kita tengok apa yang mereka buat sebenarnya dalam syurga tu. Okey, kita tengok sekejap ya. Sekejap. Okey, nampak tak di depan ayat yang saya paparkan ni? Nampak tak? Nampak kan? Ini ayat dia, betul tak? Ini surah At-Tur. Ini ayat dia. Kita tengok ayat dia sekejap. Okay, kita ambil ayat surah At-Tur ni untuk bagi kita dapat rasa, kita dapat rasa syurga tu macam manalah. Mereka berada dalam syurga tu kan, berehat-rehat tu. Mereka berada mutaqabilin, ni sama ada mereka bersandar ke, mereka duduk bersila ke dan sebagainya. Mereka buat apa? Rupa-rupanya dekat surah At-Tur ayat 25 sampai 28 muka surat 524 Allah Taala cerita. Mereka buat apa? Wa aqbala ba'duhum ala ba'dhin yatasaalun. Dan sebahagian mereka saling menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bertanya-tanya. Mereka menggombrol lah. Mereka lepak. Syurga ni bukan lagi tempat buat amal. Syurga ni tempat dapat balasan. Tapi bayangkan, masa Nila nak lepak-lepak sembang, cerita. Maka kawan dia tu pun, Allah kata saling tanya bertanyalah. Yatasaalun. Saling tanya bertanya. Maka ayat 26, Allah Ta'ala mulakan cerita. Kawan dia yang seorang lagi tu mereka kata, qalu, mereka berkata. Maksudnya ada satu kumpulan dia cerita. Ceritalah. Mereka kata apa? Dia kata inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Maknanya kawan dia cerita. Macam mana cerita engkau? Dia ceritalah. Aku dekat dunia dulu, dia kata. Aku berada di tengah-tengah keluarga kami selalu takut. Maksudnya mereka cerita, aku dekat dunia dulu selalu takut-takut. Takut-takut apa? Takutkan Allah. Dia cerita imbau balik kisah-kisah dunia. Ya, kita dekat dunia, kita boleh ingat balik apa yang berlaku. Lepas tu ayat 27, dia sambung lagi. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Maka dia cerita, maka Allah Ta'ala memberikan kurniaan kepada kami. Allah jaga kami daripada azab Nabi neraka. Dahulu sungguhnya kami dahulu tetap menyembahnya. Maksudnya ayat 26 sampai ayat 28 surah tu ni mereka cerita tentang macam mana keadaan mereka berada dekat dunia dulu. Kan? Kawan kata cerita. Dia katalah, aku dekat dunia dulu selalu dalam keadaan takut. Kalau bukan sebab Allah Ta'ala bagi aku kurniaan, dia kan? Tentulah aku dah buat kejahatan. Tentu aku akan menjadi orang yang tidak menyembah Allah. Tetapi Allah Ta'ala selalu jaga aku. Allah selalu bagi kurniaan kepada aku, kepada kami ni. Sampaikan kami sentiasa istiqamah nak buat menyembah Allah tu. Okay, nampak tak cerita dia? Ayat dia. Okey, ini ayat berapa? Surah At-Tur ayat 25 dan 28 sampai 28. Okey, ada ayat lain. Okey, ada ayat lain. Calon catat. Okey, ayat lain tulis. Surah As-Saffat. Surah nombor 37. Tengok, surah nombor 37. Okey, surah nombor 37 As-Saffat. Cari ayat 50 sampai ayat nombor 60. Panjang ayatnya. 50 sampai ayat nombor 60. Okey, surah Saffat, kalau kita nak tengok ayat 50 sampai 60 ni, dia berada pada muka surat nombor 447 sampailah muka surat 448. Okey, dah buka Quran terjemahan, tulis. Ayat 50, 60 surah As-Saffat berada pada muka surat 447 sehingga muka surat 448. Kita akan jumpa beberapa penerangan yang Allah bagi tahu tentang ahli syurga ni, mereka buat apa. Yang mereka duduk berdepan-berdepan tadi kan. Kita akan jumpa ayat nombor 50 tu.
Kalau kita buka ayat 50 pada muka surat nombor 447, kita akan jumpa Allah Ta'ala perincikan. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bertanya-tanya. Bertanya-tanya ni sambil bersembang-sembang lah. Ya. Lepas tu, qala qailum minhum. Dia kata, kita tengok apa ayat dia kata. Inni kana li qarin. Maka yang satu kumpulan tu dia ceritalah. Ayat 51. Dia kata seorang di kalangan mereka berkata. Yang sembang dia kata cerita. Okay. So, dia ni pun cerita. Dia kata aku kat dunia dulu, dia kata aku ada seorang kawan, dia kata. Dia kata aku ada seorang kawan. Dia cerita. Yang kawan dia tu kenapa? Dia cerita lagi. Kawan-kawan lain pun kata, lagi-lagi, cerita lagi. Ayat 52 pun dia cakap. 52, dia kata, dia. Okey. Dia, ayat 52 tu adalah kawan yang ahli syurga. Ayat ahli syurga, dia cerita kawan dia yang masa dekat dunia tu. Yang kawan dia dekat dunia tu, cakap dekat dia ayat 52. Dia cakap apa? Dia kata, yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia, iaitu kawan yang ahli syurga, kan dia sembang dalam syurga tu, dia kata, dia berkata. Maksudnya kawan dia dekat dunia dulu adalah orang yang tak percaya hari kiamat. Faham tak? Maksudnya, dia dapat kawan dia dulu adalah kawan yang tak beriman dengan hari kiamat. Yang kawan dia dulu selalu cakap, engkau percaya ke? Nanti kalau mati ada, kau boleh hidup semula, nanti ada kiamat. Engkau percaya ke? Lepas tu dia cerita lagi, ahli syurga tu cerita lagi. Kawan aku masa dekat dunia tu, dia buat apa lagi tahu? Dia selalu tanya aku, Aidza misna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun? Dia kata, adakah sesudah kita mati, kita jadi tanah dan tulang, kita akan hidup semula, kita akan diberi balasan apa yang telah kita buat? Okey, lepas tu dia cerita lagi. Cerita dia panjang lah. Okey, lepas faham tak cerita dia? Lepas tu, kawan yang ahli syurga tadi tu, dia cakap dekat kawan dia ahli syurga yang lain. Kau nak tahu tak? Dia nak tahu apa? Nak tahu apa? Kita baca ayat dia. Menarik ni. Allah Ta'ala cerita. Ini semua benda benar tau. Cerita benar. Nanti kat syurga ni ada yang macam ni. Allah kata, qala hal antum muttali'un? Dia kata, korang nak tengok tak? Korang nak tengok tak kawan aku yang aku cerita macam ayat 52, 53 tadi? Kau nak tahu tak? Kau nak tengok tak kawan aku tu mana? Dia cerita dekat kau dalam syurga. Lepas tu, ayat 54, diorang semua tu pun Allah Ta'ala kata apa? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ayat 55 kan? Maka dia pun memandang. Memandang apa? Dia tengok. Kau nak tengok tak kawan aku yang aku cerita tadi tu kan? Maka dia pun tengok tu kawan dia. Rupa-rupanya, kawan dia yang dia cerita kat kawan-kawan dalam syurga tadi tu, dia lihat rakannya itu berada di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Faham tak cerita dia ni? Terkena seseorang cerita seseorang je. Faham ya? Tengok Allah Ta'ala cerita pada kita. Faham, Masya-Allah. faham. Okey, alhamdulillah. Okey, jelas. Okey, faham Jelas Okey, tapi tak habis lagi. Tengah menghayati Ustaz, menghayati. Menghayati. Okey, alhamdulillah, tak apa. Okey, lepas tu, lepas dia tengok kawan dia tu dekat dalam neraka, maknanya memang Allah bagi nampaklah neraka tu. Okey, lepas tu ayat 56, kawan dia yang ahli syurga tadi tu, dia cakap dekat kawan. Maksudnya dia boleh bercakap lah. Dia boleh berdialog. Ini pasal syurga. Ahli syurga dia boleh panggil ahli neraka boleh panggil ahli syurga. Okey, maka kawan dia yang syurga tadi, lepas dia nampak kawan dia tadi tu, dia pun cakap, qalatallahi in kitta laturdin. Dia pun tu maksudnya yang ahli syurga tadi tu, dia cakap kat kawan dia, demi Allah, nyaris engkau bawa aku sama-sama aku masuk neraka. Nampak tak maksudnya? Maksudnya dia kata demi Allah,
nyaris aku ni jadi macam kau dapat kebinasaan. Faham cerita dia? Lepas tu yang ahli syurga ni dia cakap dekat kawan dia masuk neraka tu. Dia kata walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Dia kata kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Rabbku iaitu hidayah dari Allah, nescaya aku juga termasuk daripada orang yang diseret ke dalam api neraka. Jadi dekat sini kita belajar apa? Rupa-rupanya kalau kita berkawan ni hati-hati ya. Biarlah kita dapat kawan dalam syurga nanti yang tarik kita masuk syurga. Kita tak nak kawan yang tarik kita masuk dalam api neraka. Sebab tu hati-hati dalam pilih kawan. Kawan dekat Facebook, kawan dekat media sosial, kawan-kawan kita dalam grup, hati-hati ya. Kan? Nampak tak ya? Cerita ni cerita benar ni. Sampai dia cakap dia bersumpah tu. Kalau tuan faham perkataan sumpah ni, dia kata macam cemas-cemas. Dia kata apa? Demi Allah, nyaris-nyarislah aku tak jadi macam kau. Nyaris-nyarilah aku tak masuk neraka macam kau, dia kata. Kalau bukan sebab nikmat hidayah Tuhan yang bagi pada aku, dia kata tentu aku sama-sama macam kau masuk neraka. Ayat 56 tu. Kan? Kita habis lagi. Baca lagi ayat 58 kan? Kan? Lepas tu, habis cerita tadi, sembang balik dengan kawan-kawan dalam syurga tadi. Bayangkan, nanti kalau kita jumpa dalam syurga, kita kata, Alhamdulillah, nasib baik Hajar, saya kawan dengan Hajar. Terima kasih Hajar, Hajar bawa saya majlis ilmu, Hajar ajak saya buat kebaikan. Nasib baik ya, saya tak kawan dengan si dia tu, kalau saya kawan dengan dia. Dia benda-benda tu kita akan bersembang di dalam syurga. Lepas tu ayat 58, mereka ahli syurga ni pun kata, afama nahnu bimayyitin. Maksudnya mereka dalam syurga tu, mereka kata apa? Kemudian mereka berkata kepada rakan-rakan dekat depan-depan mereka tadilah. Mereka kata, kita mati tak lepas ni? Dia kata, kita mati lagi tak lepas ni? Ayat 58 kan? Maknanya mereka kata ayat 58 dengan 59 lah. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka kata, kita ni duduk dalam syurga ni, kita mati tak? Selain daripada kita mati dulu tu, kita mati tak? Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Faham tak cerita dia? Boleh hayati tak? Kan Allah Ta'ala bawa kita berada dalam syurga, jumpa kawan-kawan dalam syurga duduk di atas surur yang bertahtakan permata, saling duduk berdepan, saling berbincang-bincang, bersembang-sembang. Kan masa tu lepaklah nak lepak sampai pukul berapa. Sebab dalam syurga dia tidak ada waktu yang kita tahu. Dia hidup dalam syurga. Tapi dekat dunia ni, singgah kat rumah jiran sekejap, depan rumah tu sembang sikit-sikit cukup. Jangan sampai kita buat dosa pula. Okey. Dah lah sekejap cukuplah kita sembang. Nanti kita sembahlah panjang-panjang dalam syurga ya. Macam surah At-Tur ayat 25 dan 28 nanti. Dan surah At-Tur ayat 50 dan 60 nanti ya. Okey macam tu. Jelas? Bawa ayat ni. Yelah Hajah, terima kasihlah ingatkan dekat saya tu. Macam itulah maksud dia. Okey dah dapat tadi. Okey dah jelas ya. Okey ini kita pergi patah balik kepada nota tadi tu. Okey. Mohon maaf agak panjang sikit. Tapi sebab saya nak bagi, kita nak fahamkan ayat apa? Nak fahamkan ayat Quran ni. Okey, sekejap Okay. Kita nak fahamkan cerita tadi. Dapat tak? Ayat 15-16 ya? Selesai. Okey, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey, ayat yang berikutnya. Okey. Dah jelas tadi, Masya Allah. Dalam syurga, tempat kita nak bersembang panjang, bersenang lenang. Okey. Kita pergi kepada ayat lain yang memperincikan lagi. Mereka yang duduk bersembang-sembang tadi, duduk lepak-lepak tadi dalam syurga atas surur yang bertatakan permata tadi, apa lagi yang berlaku? Rupa-rupanya, mereka yang berada dalam syurga ni, mereka
disediakan oleh Allah ada pelayan ataupun khadam. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 17. Dalam syurga tak payah lagi kita nak penat-penat. Kalau macam kita sekarang, kawan-kawan lepak dengan kita, kau tunggu sekejap kau sembang-sembang ya, aku nak pergi buat air sekejap. Tak payah macam tu. Dalam syurga tak payah. Dalam syurga kita sudah ada pelayan dan khadam. Dekat dunia ni mungkin juga ada orang ada bibik, menjerit panggil bibik. Bibik, bibik. Kan. Dalam syurga tak payah. Tak payah nak jerit-jerit panggil. Allah Ta'ala sudah sediakan pelayan ataupun khadam yang mereka ini sebenarnya adalah anak-anak muda. Yang Allah panggil dia dengan gelaran apa? Mari kita baca ayat 17. Okey, ayat 17 Allah Ta'ala kata, yatufu alaihim. Okey, bulatkan perkataan yatufu. Yatufu tu maksudnya tawaf tu. Perkataan tawaf kan? Lepas tu diterjemahkan, mereka dikelilingi. Okey, dikelilingi tu maknanya mereka ditawaf. Maksudnya ahli syurga yang mereka tu siapa mereka tu? Mereka tu kena ambil balik ayat 16, 15 dan 16 tadi. Maknanya as-sabiqun tadi yang duduk bersama-sama lepak-lepak tadi atas surur yang di atas maudunah tadi tu, mereka tadi sambil sembang-sembang tu sebenarnya mereka sedang dikelilingi. Yatufu alaihim tu maksudnya mereka sedang dikelilingi. Dikelilingi oleh siapa? Oleh wildan. Wildan ni kita terjemahkan dia sebagai anak muda lelaki. Dia budak-budak yang macam yang dia bukan tua-tua. Dia bukan dah tua-tua dah, tapi dia macam anak-anak remaja yang mereka ni anak-anak remaja dulu. Anak-anak muda lelaki. Yang mereka ni keliling ahli syurga tu. Keliling ahli syurga tu. Mereka keliling tu untuk apa? Kejap lagi kita akan sembang. Kita tak jumpa lagi ayat dia. Mereka ni, contoh gariskan perkataan yatufu tu. Jumpa dah? Dikelilingi tu. Sebab kita nak tahu kenapa Allah guna perkataan yatufu alaihim. Mereka tawaf. Maksudnya, yatufu ni dia maknanya fa'ilul mudhari'. Dia adalah present tense. Menunjukkan nanti dalam syurga, kita tak payah nak panggil. Anak muda, wildan, mana? Tak payah. Sebab mereka itu memang akan mengelilingi ahli syurga. Dia akan selalu. Dia contoh macam, kalau macam kita dekat dunia kan, kalau kita makan catering kan, kita makan contohnya ada orang hidangkan kan. Kita makan je, ada orang datang. Puan nak tambah lagi? Macam tu. Tapi tentulah tak sama. Okey, maka dikelilingi. Dikelilingi oleh siapa? Wildan. Anak-anak muda lelaki. Yang anak muda lelaki ni, sifat dia pertama, tolong tulis. Sifat dia apa? Mukhalladun. Mukhalladun maknanya anak-anak yang tetap kekal. Yang tetap kekal. Jadi kita ulas. Apa makna mereka itu tetap kekal? Sekejap lagi kita akan ulas. Okay, dah jelas tak ayat tu? Ada 3 perkara kat situ. Pertama, ahli syurga mereka akan dikelilingi oleh wildan. Keliling tu bukan sekejap ya, sentiasa. Sentiasa tu sebab perkataan yatufu tu maknanya fa'lul mudhari' yang menunjukkan mereka selalu. Sentiasa dikelilingi oleh anak-anak muda lelaki yang mereka ini sifatnya adalah mukhalladun. Mukhalladun tu yang tetap kekal. Okey, kita tengok tafsiran ayat. Apa makna tetap kekal? Kalau kita buka pada tafsiran ayat muka surat nombor 17 tu, kita akan jumpa Ibnu Kathir rahimahullah mengatakan, apa makna mukhalladun? Okay, dia kata dekat sini. Mukhalladun, maksud dia apa? Maksudnya mereka ni umurnya sebaya. Maksudnya anak-anak tu mereka muda kekal, umur mereka kekal dan tidak mengalami sebarang perubahan daripada umurnya. Maksudnya mereka ni tak tua-tua. Mereka ni dengan tenaga energi dia, dia anak muda ni umur mereka sebaya dan mereka ni tak tua-tua. Umur dia macam tu je sampai lebih-lebih. Itu dia panggil mukhalladun. Jelas dah? Faham
Okey. Tapi Allah tidak cerita lagi. Mereka ni buat apa? Kenapa mereka keliling ahli syurga? Sekejap lagi ayat berikutnya keterang kepada kita. Apa yang mereka buat keliling ahli syurga sambil bersembang tu? Mereka buat apa? Sekejap lagi kita akan jumpa pada ayat yang berikutnya. Jadi untuk merasakan lagi, nak menghayati lagi anak-anak muda ini macam mana keadaan dia, kalau kita hanya berpandu kepada suratul Waqiah, kita akan jumpa sekadar Allah Ta'ala kata dia mukhalladun. Okey, saya minta ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan tulis lagi. Mereka ni macam mana? Okey, tapi tak apa. Sebenarnya dah ada jawapan tu. Jawapan tu ada dalam nota. Okey, kita tengok muka surat 18. Kita buka muka surat nombor 18. Okey, tolong tengok ayat surah Tur. Okey, jumpa tak surah At-Tur ayat 24, muka surat nombor 18, kena rujuk surah lain. Surah Tur ayat nombor 24. Ada pada nota muka surat nombor 18, sebelah dia. Kita jumpa maklumat sama. Tapi dekat dalam surah At-Tur ini, Allah panggil dengan gelaran lain. Dia ada term lain. Kalau tadi dalam surah Waqiah, kita jumpa namanya Wildan. Tapi baca dekat surah At-Tur, Allah panggil mereka ni apa? Sekejap saya ambil dia punya pointer dia. Tengok ya. Dia jumpa tak perkataan ghilman? Wa yatufu alaihim ghilman. Ghilman ni dia sama macam wildan. Ini nama dia kedua, gelaran kedua. Kadang-kadang Allah panggil wildan. Kadang-kadang Allah panggil mereka ni ghilman. Jumpa perkataan ghilman? Okey. Yang mana? Kejap ya. Okey. Yang mana ghilman ni? Okey. Sama juga mereka tawaf. Wa yatufu alaihim ghilman. Tapi ada tambahan maklumat. Anak-anak muda ni, dia punya rupa paras mereka macam mana? Ambil maklumat pertama, Allah Ta'ala kata, Ka'annahum lu'lu'um maknum. Ni jawapan dia. Rupa-rupanya, mereka punya rupa paras macam mana? Baca ayat dia. Pertulis tu. Rupa paras mereka seperti apa? Maknun. Dah jumpa? Mereka ini seperti mutiara yang tersimpan. Dapat tak? Ini ciri lain bagi wildan dengan ghilman tadi. Lu'lu' maknun. Jumpa? Dapat ya? Okey. Maksud dia, yang layan kita tu, yang layan ahli syurga tu, asabikun tadi tu, bukan mereka ni selalu ada dekat kita, selalu keliling kita saja. Tetapi anak-anak muda tadi, dia punya rupa paras dia, fizikal dia punya cantik, sehingga Allah mengatakan mereka umpama mutiara yang Allah simpan, yang tersimpan. Kita kan benda-benda berharga ni kadang-kadang kan kita simpan kan. Letak dalam bekas elok-elok, tak nak bagi tercalar kan, betul tak? Kita simpan dia, letak tempat tersembunyi. Jadi bayangkan, Allah Ta'ala sediakan anak-anak kecil, anak-anak muda ni, yang mana sifat pertama tadi apa? Mereka ni umur kekal mukhalladun, lepas tu mereka ini umpama mutiara yang tersimpan. Okey, tapi tak habis lagi. Kita baca pula surah Insan, ayat 19, ada satu lagi maklumat Allah bagi tahu. Anak muda tadi macam apa? Okey, kita baca dulu ayat dia. Wa yatufu alaihim wildan. Jumpa sama macam surah Al-Waqiah ayat 17 kan? Wildan juga. Jumpa juga perkataan mukhalladun, tetapi Allah tambah lagi maklumat. Idza ra'aitahum hasibtahum
lu'lu'am manthura. Allah Ta'ala kata, apabila engkau melihat anak-anak muda tu, nescaya engkau sangka mereka itu apa? Adalah mutiara yang bertaburan. Apa makna mutiara bertaburan? Kenapa Allah gunakan perkataan bertaburan? Maknanya mereka ada di mana-mana. Contohnya macam ni. Kita nampak, maksudnya umpama anak muda ni kan dalam syurga. Wah, syurga ni kita nampak mereka kat sana ada, dekat sini ada. Di mana-mana dalam syurga tu kita nampak anak-anak muda ni. Umpama mutiara yang bertaburan. Faham tak maksud bertaburan tu? Maksudnya mereka berselerakkan. Mereka berada di mana-mana. Dapat? Faham So, jadi kesimpulan dia adalah kalau kita ambil ayat 17 surah Al-Waqi'ah digabung dengan surah Tur ayat nombor 24 digabung dengan surah Insan ayat nombor 19, kita akan dapat 3 sifat, 3 kriteria ciri yang ada pada anak muda tadi. Yang pertama apa? Mereka itu mukhalladun. Mereka ini sentiasa kekal. Kekal tu maksudnya umur dia memang tak berubah. Macam itulah fizikal dia. Nombor 1. Nombor 2, mereka ini kita akan jumpa nanti di dalam syurga. Amin ya. Moga kita masuk syurga. Kita akan jumpa dia. Mereka ini umpama mutiara. Cantiknya, handsome dia tadi tu umpama mutiara yang Allah simpan, yang tersimpan. Sifat yang ketiga, mereka ini umpama mutiara yang bertaburan. Kita nampak dia ada di mana-mana dalam syurga. Cantik, bayangkan. Nikmat syurga ni, dia bukan satu. Macam-macam nikmat. Termasuklah wildan ataupun ghilman tadi tu. Kita ni kadang-kadang ada pembantu rumah tengok. Kita tengok pembantu kita pun, kesian tengok. Tapi wildan ni jangan risau. Allah Ta'ala bagi umurnya kekal, umpamamu tiara. Dah dapat bayangkan dah. Dah dapat gambarkan tak? Dengan pintu, dengan mata hati kita, macam mana ghilman ni. Jadi moga-moga kita semua masuk syurga nanti. Okay. Kita masuk syurga nanti, kita akan cari. Waktu kita bersembang kat depan-depan nanti saling berdepan kan, nanti kita kata, oh iyalah Ajah ingat tak waktu kita belajar dulu. Oh inilah ghilman, wildan yang kita cerita dulu kan. Masya Allah. Nanti insya-Allah kita masuk syurga, kita akan jumpa dia. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu tak berapa ramai seseorang ahli syurga dia akan dapat ghilman tu. Tapi kena catat. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan riwayat Al-Imam At-Tabrani, Nabi sebut setiap seorang dia akan dapat 10,000 ghilman ataupun wildan. Tulis. Maksud dia, seorang ahli syurga, dia akan dapat 10,000 wildan. Kalau kawan kita dapat 10,000 wildan juga, bayangkan macam mana kita nampak dalam syurga mutiara yang bertaburan sini dan sana. Masya Allah. Jelas dapat tak gambarkan? Okey. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, anak-anak muda ni, mereka ni dari asalnya mana? Okey. Tengok muka surat nombor 18 dalam nota. Okey, kita baca apa kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Okey, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia memberikan pendapat. Dan inilah pendapat yang diterima, pendapat yang rajih. Siapa anak muda lelaki tu? Okey, dia kata macam ni. Dia kata,
Kata Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, anak-anak muda tersebut adalah makhluk-makhluk syurga yang bukan berasal daripada dunia. Faham tak maksud dia? Maksud dia, anak-anak muda ni, mereka ni memang Allah cipta khas. Dia bukan manusia. Dia makhluk yang khas macam bidadari. Dia bidadari ni dia satu makhluk yang khas Allah ciptakan. Disediakan untuk ahli syurga. Dan mereka ni apa tugas dia? Mereka hanya fokus memberi khidmat kepada ahli syurga. Dia tidak ada istilah nak rehat sekejap ya bu, dia kata. Tak ada. Mereka ni kerjanya bagi khidmat saja. Bagi khidmat. Kalau bayangkan seorang dapat 10,000, macam mana kita akan nampak mutiara-mutiara itu nanti di dalam syurga. Okey. Jelas ya? Faham ya? Jadi pendapat yang tepat, dia walaupun ada pendapat kata dia adalah anak-anak kecil manusia yang mati meninggal sebelum balik kan. Tapi pendapat yang benar, kata Imam Suyuti, mereka bukan penduduk dunia yang asal. Mereka Allah cipta khas daripada untuk ahli syurga. Okey, dah jelas dekat situ. Kita sambung lagi. Ada lagi waktu ni. Kita sampai pukul 1 kan? Okey. Okey, gurau je. Okey, kita ayat 18 dan 19. Jom. Kita lanjutkan lagi. Apa lagi nikmat syurga yang Allah nak beri kepada as-sabiqun as-sabiqun. Ayat 18-19 ni lah. Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan akan tahu tentang apa? Tentang apa yang anak-anak muda lelaki tadi, anak-anak muda yang mereka yang duduk keliling ahli syurga, kalau paling minima ahli syurga ni ada dapat 10,000 tadi tu, kan mereka ni buat apa? Apa khidmat mereka yang mereka keliling tadi tu? Ayat nombor 18 dan 19 bagi tahu. Jadi tolong tulislah dekat situ. Dekat ayat 18 dan 19 tu tulis. Nikmat minuman kan? Ini tulis kat sini adalah nikmat minuman ni maksudnya adalah tugasan wildan yang kita jumpa ayat nombor 17 tadi. Wildan tadi, anak-anak muda tadi ni mereka buat apa? Yang mereka tadi sangat cantik. Umpama lu'lu', umpama mutiara tadi. Rupa-rupanya mereka ini Allah Ta'ala cerita mereka menyediakan, dia buat servis, dia bagi khidmat kepada orang dalam syurga dari sudut menyediakan minuman di dalam syurga. Faham maksudnya? Maksudnya kita tak payah nak buat-buat air dah, tak payah. Tak payah suruh dah, tak payah. Anak-anak wildan tadi yang akan memberi khidmat kepada kita. Okey, nikmat apa? Dia cerita nikmat minuman. Yelah kan kita nak sembang-sembang, mesti ada minum-minum. Ada ibu-ibu suka minum apa? Kalau lepak-lepak, selalu kalau lepak rumah Kak Syida selalu minum apa? Contoh kan. Mungkin minum sirap ais. Oh, sirap ais. Tak standard lah Ustaz. Sirap, contoh kan. Bab minuman tu, dalam surah Al-Waqi'ah, Allah tak cerita minum secara lanjut. Tapi ada satu jenis minuman. Jadi kita akan cerita. Okey. Jadi anak-anak muda ni, dia menyediakan minuman. Minuman tu macam mana? Kan sambil-sambil nak sembang-sembang tu adalah minum-minum. Okey. Minuman ini merupakan nikmat dalam syurga. Okey. Ayat 18, Allah menyebutkan tentang anak-anak muda ni, dia akan menyediakan bekas nak minum air tu saja ada 3 jenis. Itu ayat nombor 18. Ada 3 jenis alat minuman yang akan dibawa, yang disediakan
untuk penghuni syurga tadi, siapa yang akan menyediakan, siapa yang akan tuangkan air tu, siapa yang akan bawa adalah wildan tadi. Okey, ini ayat nombor 18. 3. Jadi alat minuman dia. Okey. Ayat nombor 19, Allah Ta'ala cerita tentang air yang ada pada 3 alat minuman ni. Maksud dia air yang ada pada bekas minuman yang dekat ayat 18 tadi tu, sifat air tu apa? Nampak tak hubung kait ayat 18 dan 19? Ayat 18, Allah Ta'ala cerita tentang bekas minuman yang nak diletakkan air di dalam dia. Ayat nombor 19 cerita sifat air yang akan diminum oleh ahli syurga ni, sifat air tu macam mana? Itu ayat nombor 19. Okey. Kita lihat ayat 18 bunyinya apa. Jelas ya? Okey, jom. Kita pergi ayat nombor 18. Bi'akwab. Ini tulis. Bi'akwabin ni, ini adalah jenis yang pertama. Untuk tuang air tu nak letakkan di mana? Yang pertama namanya akwab. Okey. Yang kedua, wa abariq. Wa tu maksudnya dan lah. Maksudnya ada bekas minuman lain. Wa abariq. Okey, tulis. Abariq adalah jenis kedua. Tulis kat atas tu. 1, 2. Tulis jenis 1, jenis 2. Abariq. Dan yang ketiga, bekas minuman itu yang ketiga dia dipanggil sebagai wakatsin. Maknanya ka'sun. Tulis yang ketiga dia adalah ka'sun. Ada 3. Pertama akwab, yang kedua abariq, yang ketiga ka'sun. Yang mana dalam bekas minuman tadi tu dia ada apa? Min ma'in. Min ma'in. Min ma'in ni, min tu daripada. Daripada tu maksudnya air yang berada dalam akwab, yang berada dalam abariq, yang berada dalam ka'sun. Sumber air tu dari apa? Min ma'in. Kalau kita baca min ma'in tu, di situ disebutkan min ma'in tu apa? Maknanya adalah air sungai yang mengalir. Air sungai tu nanti saya akan perincikan lagi. Air sungai tu dia punya rasa dia macam mana? Air sungai tu apa? Kita jangan fahamkan air sungai yang macam kat tempat kita tu. Kan nak tengok pun takut kan. Ini tuan-tuan, kenapa? Kalau kita amati betul-betul kan, kenapalah Allah Ta'ala sebut tentang nikmat air? Tuan-tuan, orang-orang Arab kalau sebut tentang air ni, lama kan? Air kan, air sungai yang mengalir. Air tu dia tak habis-habis. Okey, jelas fahamkan dulu ayat nombor 18. Okey. Kita perincikan dulu. Apa makna akwab? Apa makna abariq? Apa makna ka'sun? Okey, dalam nota tu, dekat terjemahan, dia kata dengan membawa tu maksudnya anak muda tadi. Yang ayat 17 tadi tu, yang mereka keliling ahli syurga tu, mereka bawa apa? Mereka membawa akwab. Akwab kat sini terjemah gelas-gelas minuman kan? Okey, kita tengok dulu. Apa makna akwab? Okey, lihat pada nota muka surat 19. Okey, tengok. Huraian ayat nombor 18, muka surat 19. Apa makna akwab? Okey. Akwab, perkataan akwabun, sebenarnya dia adalah jamak. Dia adalah bilangan banyak. Plural bagi perkataan al-kubu. Al-kubu singular. Kalau banyak al-kub, dia panggil akwabun. Okey, jelas?
Okey, al-kub tu apa? Al-kub ni kalau banyak dia akwab, dia kalau kita tengok dekat situ, dia dinamakan akwab iaitu gelas yang tidak ada pemegang. Pemegang tu maksudnya apa? Okey. Pemegang ni dia macam gelas kaca kan? Yang dia tak ada telinga. Faham tak telinga? Maksudnya kan setengah gelas kan dia ada pemegang. Yang ni nak kata gelas. Saya pun tak ada gelas. Faham tak gelas? Gelas yang gelas yang dia tak ada. Okey, tulis dulu. Dia adalah gelas yang tak ada pemegang. Tak ada pemegang tu dia macam bentuk telinga tu lah kita pegang tu. Kan? Yang mana bukan sekadar dia tidak ada pemegang. Tetapi dia juga tidak ada muncung tempat keluar air. Maknanya dia bukan cerit lah. Dia bukan teko lah. Faham tak? Gelas yang dia tidak ada muncung tempat untuk keluar air dan dia juga tidak ada pemegang. Gelas lah kan? Kita panggil tempat kita dia panggil apa? Dia panggil Betul gelas Ustaz, lah. gelas. Okay, Gelas dia tak ada muncung, tak ada pemegang. Betul lah gelas. Ya, yeah, okay. Namanya gelas. Maknanya gelas-gelas lah. Gelas-gelas. Okay, nanti kita akan belajar lagi, kejap lagi. Gelas tu dari apa? Kita belajar dulu, akwab tu apa? Okay, gelas Okay. Lepas tu, apa makna abariq? Abariq, kita tengok. Okay, dalam kamus, pasal Al-Quran, ada kamus-kamus yang orang buat macam dictionary tentang ayat-ayat Quran ni, dia punya maksud dia. Okay, abariq, dia katakan abariq, okay, dia adalah bilangan banyak bagi kalimah ibriqun. Okay, ibriq satu. Kalau banyak ibriq, dia panggil abariq. Okay, apa tu ibriq? Ibriq ataupun abariq bermakna yang mempunyai muncung dan dia ada pemegang. Sebab tu dekat terjemahan, dia kata apa? Berbentuk seperti cerit-cerit. Macam teko kan? Kan dia ada pemegang. Ada tak kalau kita orang Melayu, kita panggil apa? Teko cerit. Betul, teko. Okey, dia teko lah. Dia teko. Okey, kalau abari, dia ada dua-dua. Dia ada muncung, dia ada tempat nak keluar air macam muncung tu dan dia ada pemegang dia. Tapi beza dengan akwab tadi, kalau akwab tadi dia tidak ada muncung dan dia tidak ada pemegang. Okay, dapat bezakan dekat situ. Okey. Sekarang kita tengok lagi. Para ulama mengatakan apa. Okey, apa makna ka'su pula? Apa makna al-ka'su? Okey, kalau kita baca terjemahan dekat sini, dikatakan ka'su tu dia macam bentuk piala. Kan? Piala kalau kita tengok raja-raja, kita tengok cerita kan yang ada macam, dia ada pemegang juga. Dia ada telinga kan. Dia macam bentuk macam minuman raja-raja kan, dia macam pemegang macam bentuk piala tu kan. Okey, kita tengok apa tu ka'sun sebenar-benarnya. Okey, kita tengok dekat muka surat nombor 19 tu, kita tengok apa makna ka'su. Okey, perkataan. Jumpa tak menurut Al-Gharib Al-Asfahani. Siapa tu Al-Gharib Al-Asfahani? Beliau ni adalah ulama yang membukukan, dia buat satu kamus untuk melihat istilah, mana-mana term, istilah bagi perkataan-perkataan Quran. Bagus kalau ada buku ni. Dah ada terjemahan bahasa Melayu. Okey. Dia kata apa makna ka'sun tadi? Ka'sun bererti gelas yang di dalamnya terdapat minuman. Okey, kita baca dulu sekejap. Dia kata gelas yang di dalamnya ada minuman. Okey, kita baca lagi. Pendapat lain kata, okey, kita baca, waktu kita baca dekat tafsir Al-Khazin, mengatakan bahawa, kejap. Okay, tengok muka surat yang berikutnya. Tengok muka surat nombor 20. Okay, tengok muka surat nombor 20.
Berkata Al-Khazin, apa makna ka'sun tu? Okey, ka'sun ni adalah, dia kata setiap yang terdapat di dalamnya air minuman, dia dipanggil ka'sun. Maksudnya bekas air tu, kalau dia ada minuman dalam tu, dia panggil ka'sun. Kalau dia gelas yang kosong, kalau dia kosong, tak ada air dalam tu, dia tak dipanggil ka'sun. Tapi dia panggil ina'un. Tulis dekat situ. Ina'un, dia adalah bekas minuman yang dia kosong, tak ada air dalam tu. Tapi kalau telah diletakkan air, dia panggil al-ka'su. Okey, tolong tambah lagi. Tolong saya minta buat sedikit penambahan. Okey. Sebenar-benarnya juga, kejap. Al-ka'su ni, kejap Al-ka'su. Okey, dah tulis tadi? Dah dapat ya? Okey, al-ka'su. Okey. Cuma al-ka'su ni, wallahu ta'ala a'lam. Kalau yang aqwab dengan abarik kita boleh bezakan. Tapi dekat ka'sun. Tapi kebanyakan terjemahan dia menterjemahkan dia bentuk piala yang dalam tu dia sudah ada air. Kalau tak ada air, dia tak dinamakan sebagai al-ka'su. Okey, jelas. Yang mana ketiga-tiga bekas ini dia ada, kalau anak muda wildan tadi dia ambil air, dia ambil daripada ma'in. Daripada sungai yang mengalir. Sungai mengalir tu, dia ada air dia special. Nanti saya akan terangkan. Okay, tapi kita kena terangkan juga sekarang. Waktu pun dah 11.28, mungkin kita akan sambung lah kot. Minggu depan kita perlahan-lahan kita belajar. Tak perlu kita, sebab ni pasal syurga ni. Jadi untuk bagi kita rasa nikmat syurga, bagi kita tanam kuat-kuat, bagi kukuh dalam hati jiwa kita ni untuk kita masuk syurga, maka kita ulas ayat ni, walaupun kita tak banyak ayat kita belajar, tapi kita nak rasa, nak ada penghayatan tentang macam mana Allah Ta'ala sediakan untuk golongan asabiqun ni. Nanti kita kena sambung lagi. Nanti kita akan cerita pada minggu hadapan. Aqwab tadi ni, dia ada daripada jenis apa? Aqwab. Nanti kita akan jumpa. Tapi dah nota tu dah ada sebenarnya. Kalau tengok muka surat nombor 20 dalam nota, ibu-ibu akan jumpa aqwab dekat perkataan surah Zuhruf. Allah ada sebut tentang aqwab ayat 71. Lepas tu satu lagi surah Insan ayat 15 pun akan jumpa lagi perkataan aqwabun. Tapi dekat sini kita akan jumpa aqwab. Maksudnya gelas-gelas tu dia dibuat dari apa? Okay, kalau kita tengok sebentar. Sebab itu kalau kita nak faham ayat Quran, kita nak dapat maklumat yang menyeluruh, kita tak boleh hanya berpandukan kepada satu surah. Kita kena tengok surah lain. Contohnya, kalau kita buka surah Zuruf ayat 71, kita akan jumpa aqwab tu pertama dibuat daripada zahabin. Tulis. Satu gelas tadi ada dibuat dari emas. Daripada emas. Okey, dah jelas? Tulis. Aqwab pertama ada dari emas. Okey. Aqwab satu lagi dalam surah Al-Insan ayat 15, ada aqwab itu Allah kata min fiddah. Tulis dekat nota tu. Zahabin ni maknanya emas. Zahab, emas. Fiddah adalah perak. Dia daripada perak. Maksudnya, dalam syurga ni, aqwabun, gelas-gelas tu ada daripada emas, dia ada juga daripada perak. Jelas ya? Itu adalah gelas-gelas. Disebut di dalam suratul Az-Zuhruf dengan surah Al-Insan. Jadi tuan-tuan dan puan kena tulislah dekat nota tu, contoh cara tulis nota kan. Bi aqwabin tu gelas-gelas kan. Tulis. Gelas-gelas terdiri daripada dua jenis. Ada daripada emas, ada daripada perak.
Tulis. Kalau emas tu rujukannya surah apa, kalau perak tu daripada surah apa. So alhamdulillah kita sudah sampai kepada ayat nombor 18 dan ayat nombor 19. Minggu depan insya-Allah kita akan belajar lagi yang min ma'in tadi, daripada air sungai yang mengalir tadi tu. Air sungai tu sebenarnya rasanya apa? Payau tak? Tawar tak? Manis tak? Nanti kita akan cerita pada minggu hadapan. Kita akan bagi maklumat tambahan min ma'in tadi tu. Kita dah belajar pada pagi ni tentang bekas minuman tadi. Yang mana anak-anak muda tadi, mereka ini berfungsi memberi khidmat. Kalau paling minima 10,000 wildan bagi setiap orang. Itu paling minima sebenarnya. Kalau darjatnya lagi tinggi, lagi banyak. Okey. Jadi mereka ini kerjanya adalah menyediakan minuman untuk siapa? Untuk orang yang masuk syurga. Orang masuk syurga tadi tu mereka berada dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan santai, bersenang lenang. Di atas apa? Surur. Surur itu dibuat dari apa? Maudunah. Bersalutkan permata. Duduk sorang-sorang ke? Tak. Mereka duduk dengan kawan-kawan dalam syurga secara berdepan. Tengok muka face to face. Berada berdepan-depan. Mereka sambil berbual-bual. Sambil berbual-bual itu adanya minuman. Jadi kita akan sambung pada minggu depan. Adakah minuman sahaja? Kita akan belajar tentang makanan pun ada. InsyaAllah kita belajar pada minggu hadapan. Baca nota terlebih dahulu. Baca nota terlebih dahulu sehinggalah ayat nombor 26. Hari minggu depan tu dah mudah. Dia kalau kita belajar ni, kita kena ada kaedah ni. Kita kena ada kaedah dengar, kena ada kaedah listening dengar, reading kita kena baca, kita juga kena writing, kita kena tulis. Itu cara yang untuk kita ingat sampai bila-bila. Sebab itu moga-moga nota yang disediakan ni dapat dibaca dia. Paling baik baca sebelum kelas masuk. Nanti kalau tak faham, boleh tanya. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Pada waktu yang sama, hari Selasa jam 10 pagi. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita lagi keizinan untuk kita bertemu pada minggu yang berikutnya. Ada soalan nak tanya ke sekejap? Ya, Ustaz. Ya. Kak Mazidah, Ustaz. Ya. Jadi Wildan dan Ghilman ni adalah yang sama ya? Makhluk yang sama ya? Betul. Nama saja lain. Okey Yeah. Ustaz, selama ni apa yang kami fahami ya, mungkin khilaf ke ataupun perbezaan pandangan kan Ustaz? Wildan atau Ghilman ni adalah anak-anak yang meninggal yang sebelum balik ya Ustaz ya? Jadi tapi Ustaz kata ini adalah makhluk, tapi itu adalah different pandangan ataupun khilaf lah Ustaz ya? Ya. Itu betul. Jadi Ustaz, jadi kanak-kanak yang meninggal sebelum balik ni, diorang juga berada di syurga kan Ustaz? Ya. Mereka jadi berada di mana apa? Mereka juga kan berada di syurga juga kan? Ya. Jadi dia tidak termasuk dalam golongan-golongan inilah ya tidak? Tidak ya? Dia termasuk dalam golongan orang yang dilayani. Bukan dilayani. Dia bukan melayani. Okey. Nampak tak perbezaan? Nampak. Jadi anak-anak kita manusia dekat dunia ni masuk syurga untuk dilayani. Bukan kita melayani. Jadi anak-anak kecil, orang-orang Islam yang mati sebelum balik, memang hadis sebut secara jelas mereka akan masuk ke dalam syurga. Terima kasih sama-sama. Tapi masuk syurga tu bukanlah bermakna mereka akan melayani ibu bapa dia, tak. Mereka dilayani. Sebab itu adalah syurga.
Oleh sebab itu pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, pendapat Imam Suyuti dalam Al-Hawi Al-Fatawa mengatakan wildan itu dia sebenarnya adalah makhluk yang khas yang Allah ciptakan untuk penghuni syurga. Dia sama macam bidadari. Wallahu ta'ala a'lam dalam bab tu. Okey, ada soalan lain tak nak tanya? Ustaz, nak tanya, ini cuma gambaran aja ya masa dalam syurga. Ni belum happen lagi kan, sebab kita akan dapat masuk tu nanti bila semua dah ada hisap tu semua kan. Ini cuma gambaran suasana di sana kelak ya. Gambaran yang dia akan will happen lah. That will happen lah. That will happen. Kan? Benda ni memang pasti. Benda ni memang pasti. Memang dia akan jadi. Inilah janji Allah. Jadi kita belajar bab ni untuk menambahkan motivate pada diri kita untuk kita dapat kita bersedia buat amal-amal soleh untuk kita pergi ke dalam syurga. Ini adalah gambaran. Tetapi hakikatnya sebenar-benarnya hanya apabila masuk syurga saja kita akan tahu yang sebenar-benarnya. Okay, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Sama-sama. Baik. Ada soalan Assalamualaikum lain? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya nak tanya, kalau bagi ibu yang keguguran dia punya kandungan dia, macam janin tu baru berumur macam 2 bulan atau 3 bulan yang mungkin tak cukup sifat. Lepas tu bila kita keguguran dikebumikan, nanti di syurga macam mana keadaan fizikal dia? Allah akan membesarkan keadaan janin tu sebagai macam manusia biasa atau macam mana Ustaz? Kadang-kadang kita terfikir-fikir. Okey, dia kalau kita baca dalam hadis macam mana bentuk ahli syurga ni sebenarnya apabila orang masuk syurga semua Allah tukar menjadi usia yang sama, umurnya lebih kurang 30 hingga 33 tahun macam bentuk Adam tu. Kita akan jadi badan kita seperti mana bentuk Adam, umur kita semua jadi macam orang-orang muda. Faham tak? Dia ada perbezaan. Ketika mana kita di padang mahsyar, sebelum masuk syurga, fizikal kita sama macam kita dekat dunia. Okey, tua-tua, laki-laki, perempuan samalah. Tapi apabila kita masuk syurga, Allah ubah. Dari sudut rupa paras berubah, itu semua ada hadis tu. Rupa paras berubah, dia Nabi kata berubah seperti cahaya matahari berubah. Kalau grup yang masuk lagi awal, dia lagi cantik. Macam tu, berubah, bercahaya. Lepas tu, fizikal pun Allah akan ubah dia. Allah akan ubah fizikal dia pada fizikal, pada umur dia, pada bentuk tubuh badan dia, sehinggalah mencapai kepada dia punya tenaga dia. Sebab kalau kita pernah baca hadis Nabi sebut kita ni macam tenaga 100 orang nanti dalam syurga. Cara kita makan ni macam makan 100 orang dalam segala hal. Batu pinggan-pinggan dia besar. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak-anak tadi tu dia merupakan jalan ke syurga lah. Maksudnya kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang kematian anak ketika kecil, sabar, terima musibah tersebut, mengharapkan ganjaran pahala pada Allah, dengan rahmat anak tadi yang Allah beri, anak tu dia akan tarik ibu bapa dia ke syurga. Yang tajuk ni kita dah bentang pada tajuk 62 amalan pembuka pintu syurga. Salah satunya adalah kematian anak-anak yang kecil. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Maksudnya apa ni? Soalan tak ni? Okey. Jelas ya? Okey, anak-anak dia bersatu ke dengan ayah dia? Ya. Jika anak tu beriman, bapa dia beriman, semua akan bersatu. Syarat dia semua masuk syurga. Tapi kalau anak dia tidak beriman, tapi kalau anak dia mati dalam keadaan dia anak dia mati, dia ada iman, tapi dosanya banyak,
Moga-moga dengan syafaat boleh keluarkan masuk syurga. Tapi kalau boleh tak naklah masuk ke neraka dulu, biarlah kita terus ke syurga buat selama-lamanya. Kita jumpa insya-Allah ya pada minggu. Ustaz, satu lagi soalan Ustaz, minta maaf. Satu lagi Boleh, soalan. boleh. Okey. Wildan ataupun Ghilman ni tidak pernah disebut jantinanya ya Ustaz ya. Jadi adakah jadi bila kita pukul rata hanya disebut Wildan tanpa lelaki. Okey, lelaki. Ghilman ni semua lelaki. Jadi yang melayan perempuan adakah macam mana tu Ustaz? Kalau perempuan siapa yang layan? Kalau lelaki samalah. Yang melayan tadi adalah anak-anak muda. Maknanya semua lelaki. Ya, tapi dia anak-anak muda. Dia melayan perempuan ataupun lelaki ya? Sama. Faham, semua untuk untuk semua ahli syurga. Dia macam ni. Dia dalam syurga, dia tidak ada lagi istilah macam timbulnya hawa nafsu, timbulnya pada pandangan mata tu tak ada. Okey, faham Ustaz. Sebab ahli syurga ni dia dah memang sebelum masuk syurga, Allah Ta'ala telah tukar, maksudnya Allah telah jadikan semua ahli syurga ni dia tidak ada lagi perasaan yang buruk. Okey. Nanti waktu kita baca ayat dekat hujung-hujung ayat, dekat ayat 25, 26 tu kita akan jumpa. Ahli syurga ni dia takkan cakap benda-benda yang kotor dah. Dia sampai macam tu. Sampaikan perasaan pun tak ada lagi, perasaan nak dengki, perasaan nak cemburu tu. Tu tak ada. Nafsu ada. Nafsu tu dia tetap ada. Cuma nafsu itu dia kepada pasangan dia saja. Dia contohnya kalau macam lelaki, nafsunya pada isteri dia yang jadi pasangan dia dalam syurga, termasuk kepada bidadari tu. Itu yang Allah bagi 100 tenaga tu pada bab makan dan minum. Nafsu tu tak ada. Cuma adakah kita akan buat dosa dalam syurga tu tak ada. Dalam syurga ni tidak ada istilah nak kenyit-kenyit mata. Istilah tu dah tak ada dah. Sebab orang masuk syurga ni memang Allah Ta'ala telah bersihkan dosa-dosanya. Allah bersihkan jiwa dia. Kalau tidak nanti jenuhlah isteri tu gaduh dengan bidadari. Duk tarik rambut, baling periuk dan sebagainya kan. Tu dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab Allah buang dah semua sifat-sifat tu. Sebab tu dunia memang biasalah kan. Tapi dalam syurga tak ada dah. Sebab kita sebut bidadari. Kita selama ni sebut bidadari, kita membayangkan dia perempuan. Itulah dia Ustaz. Betul. Tak, betul. Memang perempuan. Bidadari memang dia perempuan. Cuma perasaan kita kalau isteri dia masuk juga syurga dengan suaminya, dia tidak ada perasaan nak cemburu tu dah tak ada. Sebab syurga ni memang Allah telah tukar sifat tu. Suami je dapat bidadari Ustaz perempuan ada juga. Perempuan ada. Cuma Allah Ta'ala tidak sebutkan secara spesifik. Ya, faham. Sebab sifat orang perempuan ni dia tak suka sembang bab-bab tu. Kan? Sajalah Ustaz. Contohlah. Nak add fun to the class. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih. Ustaz, ada satu soalan yang pasal Ustaz sebut pasal kamus istilah tu, kat mana ya nak dapatkan? Okey, kamus istilah tu ada banyak jual di kedai-kedai buku. Nanti cuba tengok dekat Shopee ke apa kat mana. Tapi saya ada kedai-kedai buku jual, kedai buku-buku. Tapi sebab dia terjemahan Indonesia. Kalau nak search tajuk apa boleh Ustaz cadangkan? Kejap. Saya tunjukkan gambar dia. Dan tolong snap sekejap. Alhamdulillah sudah ada kan? Ustaz? Sudah ada kitab tu. Kamus tu alhamdulillah boleh dia buat rujukan nanti. Minta Kak Syida tunjukkan sementara tunggu Ustaz. Tapi dekat atas lah kat bilik. Okey, tak apa. Kita beli direct pada Indonesia daripada seller kat sana. Sahabat-sahabat usahakanlah. Sahabat-sahabat usrah. Notas malam ada tak dekat Telegram? Okey. Sebab nak print ada ya?
Sorry. Okey, ni contoh. Nampak tak? Ini contoh kamus. Saya ada 3, 2. Saya tunjuk lagi 2. Jap. Okey. Dekat library saya ni ada banyak koleksi. Okey, ni. Ini nampak tak kamus ni? Ni satu yang ni. Ini kitab Arab. Dia telah terjemahkan pada 3 jilid. Nampak tak jilid 1? Ini. Jilid 1. Dia ada sampai 3 jilid. Nampak tak? Yang ini kitab Arab. Dia diterjemah Indonesia. Tolong cari. Kalau dekat bank ada, nanti cari kat kedai buku. Okey, ni satu nampak tak kamus Quran? Dia mufradat. Okey, satu. Satu lagi, yang ni bahasa Melayu. Yang ni PTS ada jual. Yang ini kamus Quran ni, ini dibuat oleh pensyarah-pensyarah di Universiti Malaya. Ini dibuat oleh pensyarah-pensyarah Universiti Malaya. Tapi dia 1 jilid saja. PTS. Tulis Dah dapat Alright. Satu lagi kalau nak beli, boleh beli yang ni juga. Ini Indonesia terjemah. Nampak tak yang ini? Dia panggil Al-Alfaz. Nampak tak? Al-Alfaz. Al-Alfaz. Ini dibuat oleh tim ustaz-ustaz asatizah di Indonesia dia buat. Tapi ni 1 jilid saja. Kalau boleh belilah 3-3 tu. Cari. Dia membantu untuk memahami term ataupun istilah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Okey, dapat ya 3 contoh tadi yang pada bertanya? Dia macam Dapat Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Okey, lagi ada soalan lain? yang apa tu, yang dia lebih kurang macam kamus bahasa Arab Ustaz ya, kalau perkataan-perkataan. Dia bukan sekadar menterjemah ayat ni maksud apa, tapi dia memberikan penerangan. Ya. Sebab kadang-kadang perkataan Quran tu dia boleh masuk pada banyak contoh. Dia perkataan Arab dalam Quran dia boleh masuk kepada konteks yang pelbagai. Jadi kamus ni dia membantu kita faham. Oh, maksud dia ni boleh jadi A, boleh jadi maksud B, boleh jadi maksud C. Kamus ni penting. Dia macam kalau kita bahasa Melayu, kalau kita nak tahu istilah, kita buka kamus Dewan Bahasa Pustaka kan? Ya. Kita nak tahu istilah apa makna contoh kan. Kita buka kamus Dewan Bahasa Pustaka. Tapi kalau Arab dia kamus ni. Dia bukan terjemah saja, maksud dia bukan terjemahan saja, tapi kamus ni dia menerangkan makna 1, makna 2, makna 3, makna 4 macam tu. Jelas kat situ. Nanti saya boleh snap pada Kak Syidah nanti. Sudah ada Ustaz? Ya. Ada soalan lain? Ada soalan? Okey, kalau tak ada Kak, boleh kita tutup? Ya Ustaz, dah pukul 11.50. Alright. So, kita ke dapur lepas ni untuk sesi slide lain pula. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Terima kasih Ustaz. Allah khairan Ustaz. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih kepada penaja. Ya, kepada Ahsanul Amala, tuan-tuan dan puan-puan. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khair. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi